أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan rahmati Allah, saya Abdul Razak bin Muhammad dari Yayasan Bushra. Dalam perkongsian kali ini saya meneruskan lagi perbicaraan kita mengenai hakikat intisari maksud kalimah iman atau apakah tuntutan-tuntutan di dalam kalimah iman itu sendiri, di mana sebelum ini kita dah mendengar 5 intisari maksud kalimah tauhid, iaitu kalimah iman, iaitu mentauhidkan Allah, lawannya syirik; ilmu, lawannya jahil; taat, lawannya engkar; beruntung atau berjaya, lawannya rugi atau gagal; dan yang kelima, jujur, lawannya dusta. Jadi iman sebagai orang yang memahami kalimah iman, yang menjadi seorang mukmin yang beriman, kita hendaklah sentiasa berusaha ke arah mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Kita sentiasa perlu pada ilmu, kerana ilmu lah membawa kita kepada kebenaran. Kita mestilah seorang yang taat dan patuh, jangan sekali-sekali kita derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang berimanlah orang-orang yang beruntung, yang berjaya. Hakikat kejayaan itu hanya terdapat pada iman, pada keimanan. Orang-orang mukmin, orang yang beriman adalah orang yang jujur, iaitu orang yang menerima kebenaran dan menghayatinya. Orang yang sentiasa hidup dalam kebenaran, kata-katanya benar, perbuatannya benar, keyakinannya ada benar, dan dia sentiasa boleh menerima segala kebenaran yang datang daripada yang maha benar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lihat intisari maksud kalimah iman yang ke-6, iaitu berbuat baik, lawannya berbuat kerosakan. Dalam Al-Quran Allah menggunakan perkataan muhsinin, dan kadang-kadang Allah menggunakan perkataan muslihin. Lawannya al-mufsidin, al-mufsidin, al-fasada. Jom kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat 195, wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah kamu sentiasa berbuat baik. Kerana sesungguhnya Allah SWT amat mencintai orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Jadi apa itu baik? Baik ialah apa saja perkataan dan perbuatan yang dikasihi dan diridhai Allah SWT. Jadi iman, jika kita beriman, kita memahami iman itu apa, dan kita mahu jadi beriman, kita akan berusaha untuk bersungguh-sungguh melaksanakan setiap perkataan dan perbuatan yang dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, demi mematuhi perintahnya dalam ayat ini, wa ahsinu, maka hendaklah kamu sentiasa berbuat kebaikan, agar kita nanti menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah taala atas keimanan kita yang mendorong kita melakukan amalan-amalan yang terbaik yang dikasihi dan diridhai Allah taala. Jadi mukmin, orang yang beriman, orang yang memahami maksud iman, hakikat iman itu, mereka pasti berlumba-lumba, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Mereka akan berlumba-lumba melakukan kebaikan dan menjauhi apa jua perkara-perkara yang merupakan kerosakan, al-fasad, yang dibenci Allah SWT, yang dimurkainya. Dan lihat firman Allah SWT dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah, iaitu mengerjakan perkara-perkara yang terbaik, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang bersungguh-sungguh berbuat kebaikan. Sebagai satu motivasi kepada kita dalam menghadapi cabaran dan tekad kita untuk melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala yang pasti ada rintangannya, maka Allah kata bersabarlah. Dan Allah mengatakan kepada kita satu perkabaran yang begitu dinantikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, iaitu Allah tidak akan mensia-siakan, tidak akan menghilangkan, tidak akan mensia-siakan ganjaran pahala kebaikan bagi orang-orang yang sentiasa berusaha melakukan perkara-perkara yang terbaik. Jadi seorang mukmin yang memahami hakikat iman, intisari daripada kalimah iman yang merupakan tanggungjawab dalam kehidupan ini, mereka sentiasa berusaha melakukan perkara-perkara yang baik. Mereka tidak sekali-sekali masa remeh kepada kebaikan, menganggap kebaikan itu satu perkara yang kecil kerana saiznya dan sebagainya. Tidak, walaupun kecil,
selama mana ia adalah kebaikan yang kasihan dari Allah Ta'ala, mereka akan bersungguh-sungguh melakukannya. Yusari'una fil khairat, mereka sentiasa bersegera, berlomba-lomba melakukan perkara-perkara yang baik. Baik, berkaitan dengan fasad, lawan kepada baik tadi, ya, lawan pada islah khair hasan. Allah kata wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan jangan sekali-sekali kamu melakukan kerosakan, iaitu melakukan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memperelokkan segala-galanya untuk kamu, dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan takut dan juga khauf tam'a, dalam keadaan harapan, amat berharap. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi rahmat Allah suatu yang amat hampir dan pasti bagi orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan. Maka lawannya orang-orang yang buat sebalik daripada kebaikan, itu al-fasad, kerosakan. Maka bukan rahmat Allah yang hampir pada mereka, bahkan laknat Allah adalah yang paling hampir untuk mereka. Kemurkaannya dan azabnya, iaitu laknat Allah Ta'ala hampir kepada orang-orang mufsidin yang suka melakukan kerosakan. Jadi Allah memang tidak suka pada orang yang melakukan kerosakan. Marilah kita sama-sama memahami, iman itu bermaksud kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang terbaik, iaitu setiap apa jua perkara yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena faham bahawa iman tidak akan sekali menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak Allah kasih dan redha. Ya, kalau benar iman itu sudah berbunga di dalam hati kita, maka setiap perkataan dan perbuatan kita, zahir dan batin kita, semuanya menjurus ke arah kebaikan, perkara-perkara yang baik yang dikasihi dan redha Allah SWT. Jadi setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Dari saya Abdul Razak bin Muhammad, Yayasan Bushra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.